Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Moga-moga dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari segi yang baik itu akan membuatkan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kena buka, susah nak bercakap. Baik. Dan moga-moga dengan kurniaan yang tidak berapa baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, jangan kita mempertikaikan. Kita ambil ia sebagai ujian kepada diri kita sendiri, kerana apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Allah Ta'ala berikan ujian kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Sebelum tu nak cerita sikit tentang pengalaman kita di sepanjang kita berada di dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, daripada mula PKP, PKPB sampailah sekarang PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Baik, saya tengok di sepanjang kita ambil yang PKPP ni, kerana PKPP ni kita sudah boleh datang ke masjid. Dulu PKPB tak boleh lagi. Masuk PKPP, jemaah awam qaryah masjid sudah boleh pergi ke masjid. Yang pertama kita tengok dari segi mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah, iaitu kalau dalam ni kita sebut mufti, Menteri Agama. Apa arahan-arahan ataupun yang kita senang sebut SOP. Salah satunya daripada yang banyak-banyak itu, kita nak datang ke masjid kena pakai mask. Pakai mask ni bukannya satu benda yang selesa sebenarnya. Memang satu benda yang tak selesa. Kita nak bercakap pun susah. Apatah lagi kalau orang yang bangun tidur dia sempat ambil wuduk aja, tak sempat nak mandi, tak sempat nak gosok gigi, pakai pula mask. Kena baca, bila sembahyang tu kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula tu dalam keadaan yang berangin. Faham-faham lah. Tak selesa. Baik.
dalam keadaan tak selesa tu sebenarnya dia menjaga diri kita. Banyak perkara-perkara yang kita tak nampak, macam kuman-kuman, virus-virus ni semua kita tak nampak. Mungkin ini satu sebab kita terpelihara daripada terkena jangkitan. Dan yang kedua, nak datang ke masjid kena bawa sejadah sendiri. Sedangkan kat masjid dah ada kapet, dah ada sejadah yang disediakan oleh pihak masjid. Tetapi kenapa nak datang ke masjid waktu PKP ni kena bawa sejadah sendiri? Dah lah nak bawa sejadah sendiri, lepas tu nak kena bawa kad pengenalan. Sebab benda ni kadang-kadang bila kita duduk di luar dengan orang awam, pendapat orang ni macam ni, kita dengar je lah. Ada yang kata, oi susah betul nak datang ke masjid sekarang ni, nak semayang, nak kena bawa itu, nak kena bawa ini. Susah rasanya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan susah sebenarnya. Bukan rumit benda ni. PKP ni sebenarnya kalau kita tengok, salah satu dari segi konteks yang positif, dia mengajar kita untuk menjadi insan yang berdisiplin. Salah satunya kita nak datang ke masjid naik motor, sekurang-kurang bawa IC. Apa-apa hal, apa-apa berlaku, kita tahu. Kalau sekiranya ada apa-apa berlaku, contoh kemalangan, jadi orang yang lalu di situ dia tengok, oh ada IC, orangnya duduk di sini, di sini, di sini. Ni satu kemudahan. Sebelum ni tak pernah bawa pun. Sebelum ni datang ke masjid tak bawa IC pun. Tapi waktu PKP kita bawa IC. Nampak? Ini satu benda yang baik. Kalau nak tengok, kalau kita nak fikir secara negatifnya, susahlah. Bukan kata tuan-tuan dan puan-puan saja, kami pihak masjid ni pun kalau ikutkan memang rasa terbeban. Terbeban macam mana? Contoh kalau tuan-tuan datang tak pakai mask, mengikut SOP kita tak boleh benarkan, tak dibenarkan masuk ke Dewan Solat Utama untuk berjemaah. Nampak tak? Kami terpaksa halang. Oh minta maaf encik, kalau tak ada mask kita tak boleh benarkan. Kalau kita tengok daripada situ tu, apalah orang ni, orang atas mayang pun dia halang. Nampak tak? Tapi dari segi positifnya, kita tak tahu siapa yang datang. Betul? Apakah dia ada sakit? Sakit ni bukanlah positif tentang apa virus corona ni. Kalau dia demam sesama, contoh kita ambil yang itulah yang mudah, demam sesama yang mudah orang kata nak berjangkit ni, dia bila bersin kena orang lain boleh berjangkit. Jadi kalau dia tak pakai mask, tengah semayang dia bersin, kena apa jemaah sebelah, udah esok demam. Dari situ kita dah apa mengelakkan jemaah yang lain terkena jangkitan. Dan kita pun tak tahu, kadang-kadang orang yang musafir datang ke masjid, kita tak tahu daripada daerah mana dia datang. Tapi apabila kita buat saringan, apa kita uji suhu, ambil maklumat, jadi kita tahu, sekurang-kurangnya serba sedikit kita tahu. Kita boleh simpan. Kalau apa-apa berlaku pun mudah. Susah tuan-tuan nak jadi petugas masjid ni bila dalam keadaan macam ni. Bukan senang. Tapi bagi jemaah yang istiqamah datang ke masjid dengan mengikut segala patuh SOP, arahan semua apa yang pihak masjid dan pihak pemerintah
keluarkan, kita ikut, itulah jemaah yang cemerlang. Alhamdulillah atas kerjasama tuan-tuan sekalian, memudahkan bagi kami pihak masjid. Ini dah jadi macam ucapan tuan pengerusi dah. Tu sebut sedikit, kita tengok pada konteks yang baik. Sebab kalau kita tengok dalam media sosial ni, contoh Facebook, ramai orang, banyak pendapat orang kata pergi shopping mall apa, pergi ni boleh, tak adalah susah sangat. Nak pergi kedai pun tak adalah susah sangat. Sebenarnya tuan-tuan, saya bagi tahulah, kalau tuan-tuan pergi ke contoh mana, Tesco, kalau tak pakai mask, agak-agak dia bagi masuk tak? Boleh tak? Tak boleh kan? Kalau dia kata, encik, maaf encik, nak masuk dalam kena pakai mask, kita tak ada mask, jadi ada tak kita membebel dengan dia? Oi, susahlah nak beli barang makan, tak ada kan? Paling tidak, oh ya, kena pakai mask je. Masuk gear reverse tu pusing dah. Tak ada cakap apa. Tapi kalau masjid, kadang-kadang ada yang menunjukkan reaksi tidak berpuas hati dengan apa yang kita buat. Bukan kita yang minta, ini pihak kerajaan, pihak pemerintah, iaitu yang diketuai oleh Menteri Agama dan mufti-mufti bagi negeri. Untuk apa? Untuk memelihara nama Islam daripada menjadi buruk lagi. Sekarang kita tengok, kalau dulu timbul dengan kluster Seri Petaling, tabligh Seri Petaling, takkan kita nak timbulkan lagi. Ni kluster Jumaat, kluster Jumaat yang rosak nama Islam juga. Jadi mereka ada, sebelum mengeluarkan apa-apa arahan, mereka sudah bermusyawarah, dan daripada situlah keluar keputusan. Baik, dah habis. Baik, pada hari ini saya nak bagi satu hadis kita kongsi bersama, iaitu hadis yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan daku wasiat. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu pun minta lagi wasiat pada Nabi, berikan kepada aku wasiat. Wasiat ni sebagai contohnya, bagilah satu petua untuk aku jadi orang yang baik. Nabi kata, janganlah engkau marah. Baik, kenapa Nabi bagi tahu? Kenapa Nabi cakap jangan engkau marah? Kerana marah ni satu sifat yang tidak baik. Kerana apabila kita selalu mengikut kemarahan, akan menyebabkan kita melakukan satu perkara yang di luar kawalan. Kadang-kala akan jadi begitu. Sebab dah terlalu marah. Bila marah ni, bila api kemarahan ni dia baru nak tercetus, syaitan ni cucuk. Mulalah syaitan ni cucuk, dia cuba hasut kita, cari kesalahan orang yang kita nak marah ni, tak banyak sikit pun, supaya kita dapat melepaskan kemarahan kepada dia. Bila kita dah marah pada dia, macam-macam kita kata. Macam-macam kita kata. Kalau orang dah marah ni, dia hilang di luar kawalan, mungkin akan sampai caci mencaci, sampai keluar maki hamun. Ni yang Nabi pesan, jangan marah. Tak dinafikan kita ni tak banyak sedikit sifat marah tu ada. Nak dapat yang 100%
apa manusia yang tidak marah susah. Sikit ada, kita ada sikit kemarahan, tapi mungkin kita tak tunjuk, atau mungkin kita marah dengan orang ni, kita lepaskan pada orang lain. Ada juga macam tu. Jadi sifat marah ni memang ada. Sebab itu Nabi selalu berpesan kepada sahabat supaya perbanyakkan istighfar. Contoh, seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, apabila orang kampung ni datang berjumpa dengan beliau, banyaklah permintaan. Orang ni nak minta petua awet muda, nak minta anak, nak minta rezeki yang luas, bertambah-tambah, bermacam-macam. Apa beliau bagi tahu? Bila orang yang datang ni minta nak supaya beliau doakan supaya dapat zuriat, apa beliau pesan? Istighfar. Itu je. Datang orang lain minta supaya beliau doakan semoga rezeki dia diluaskan oleh Allah, sama juga istighfar. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak memberi pada kita sesuatu nikmat kurniaan yang baik itu melalui ketulusan hati, kesucian hati. Allah Ta'ala nak bagi, barulah nikmat itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga Allah Ta'ala berikan nikmat kepada orang yang melakukan kemungkaran, orang fasik, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat, istidraj. Ada. Apa yang berlaku sekarang ni, asalnya tuan-tuan dan puan-puan pun tahu. Kita tak payah mention nama. Orang ini sangat mempertahankan memperjuangkan aktiviti-aktiviti yang menyalahi kehendak syarak, tapi dia tetap bebas, tetap dapat apa yang dia mahu, tetap boleh bergerak, boleh melakukan apa yang dia mahu, kerana Allah Ta'ala belum bagi lagi. Ini dinamakan istidraj. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baik, kita tengok sedikit tentang kefahaman hadis ini, yang mana Nabi pesan kepada sahabat dan juga kepada kita supaya jangan marah. Iaitu yang pertama, kita mengenal pasti punca-punca yang boleh menimbulkan, melahirkan perasaan marah. Ini yang pertama. Kalau kita tengok satu perkara yang boleh mencetuskan kemarahan, jadi perkara ini yang harus kita elakkan, cuba elakkan kalau boleh. Elaklah sedaya mampu. Kerana apabila dia daripada kecil ni dia berebak jadi besar, takut kita tidak terkawal lagi, tak boleh nak kawal lagi sifat marah ni. Baik, yang kedua, iaitu sifat ini sifat ini pada Allah dan tidak boleh ditakwil lagi. Yakni yakin sifat marahnya tak sama dengan makhluk. Baik, Allah nak marah dengan cara kita marah tak sama. Allah marah kepada makhluk,
berlainan dengan cara kita marah dengan kawan-kawan kita, orang-orang yang di bawah kita, tak sama. Walaupun Allah marah kepada makhluknya, tetapi ingat, Allah Ta'ala mempunyai sifat pemurah, pengampun dan pengasihani. Kita, kalau kita marah pada seseorang, kadang-kala sampai ke sudah kita tak mau tegur lah. Ni perbezaan. Memang takkan dapat kita nak menyamakan marah kita dengan marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sama. Baik. Sifat marah yang dicela, iaitu apabila lahirnya di luar kawalan dan mengikut hawa nafsu. Ni yang dah diterangkan tadi. Apabila kita marah mengikut hawa nafsu, syaitan ni dicucuk lagi, kita pun ikut, sehingga menimbulkan maki hamun, mencela dan memukul. Dia mula-mula marah, dia marah. Bila dah marah dia cakap kasar. Bila dia cakap kasar, yang sini pula pun mungkin melawan balik apa marah kita tu. Kadang-kala sampai bergaduh. Ini memang ada dalam masyarakat kita. Memang ada. Ni memang berlaku. Mula-mula sikit je, lepas tu mula mebak. Dia mula cari salah orang ni, salah ni. Kalau kita nak kalau ia pun, kalau hari ni kita marah pada orang tu, jangan sampai esok sampai lusa. Nak marah biar habis hari ni dah. Esok lupa kan. Susah nak dapat orang macam ni. Susah sangat. Biasanya dia yang dia marah ni akan terbuku, terpendam sampai bila-bila. Esok tengok apa salah dia. Dapat sikit kesalahan, dibesarkan kesalahan orang tu, sampai satu masa sudah tak boleh nak kawal lagi, bergaduh, orang lain tengok, Melayu dengan Melayu bergaduh. Pasal apa? Berebut nak beli aiskrim. Aiskrim tu satu je, berebut. Tak puas hati. Mula pada situ, contoh. Nampak? Sampai bergaduh. Ini yang Nabi tegah. Baik. Dan sifat marah ni, dia ada pula sifat marah yang dipuji, iaitu yang tadi dicela. Apabila kita marah sampai maki hamun, bergaduh, sampai fitnah orang ni, ini yang dicela oleh syarak. Baik, yang ini yang dipuji pula, marah yang dipuji, iaitu apabila dia marah dalam mempertahankan hak, dan dia marah apabila melihat kemungkaran dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia marah pada bab yang ini, inilah marah yang dipuji. Tak adalah marah sampai pukul dia. Kita tengok, katalah kita berjalan dekat taman-taman, tengok budak-budak muda duduk, laki dan perempuan yang secara zahirnya kita lihat belum mempunyai ikatan apa-apa pun, duduk. Kita pergi, kita pun tak tanya apa, pasal marah tu, tengok dia duduk macam tu, kita pergi tampar muka dia. Ni cara tak betul. Sepatutnya tanya dulu dan nasihat. Kalau dia keras, baru keras. Ni caranya betul. Ini tak ada setengah orang, dia dah tahu dah ini memang tak kahwin lagi,
dia pergi, dia tukar tampar je. Lepas tampar tu buat tanya, ini biasa. Ada yang buat macam ni. Tu yang tak betul. Yang dipuji tu apabila kita nampak kemungkaran, kita tegur dulu, nasihat dulu. Kalau tak boleh juga, gunalah kaedah yang betul. Jangan sampai kita melakukan satu perkara yang boleh memudaratkan dia. Kita pukul dia, setakat pak tampar ni tak apalah, paling tidak pun sehari dua terasa ngiang telinga tu kan, berdesing je telinga tu lagi. Kalau kita menggunakan objek-objek, contoh kayu, besi, kan mudarat pada dia, yang akan kadang-kadang boleh mengakibatkan mudarat itu berpanjangan ataupun kekal. Kata kita marah dia, kita ambil besi tu, kita empuk kepala dia. Kalau besi besar sudu tu tak apa. Ini besi yang buat tiang gerai tu, empuk kepala, dah kurang sekupang, wire dah banyak putus. Ni yang mudarat. Ni tak boleh. Marah ni ada yang dipuji dalam Islam. Yang pertama tadi, apabila kita marah dalam mempertahankan hak kita nak diambil oleh orang lain, kita pertahankan. Kita marah orang tu nak ambil hak kita, betul, ni cara yang betul. Tapi ada juga kaedah-kaedah dia. Nampak? Kita mempertahankan, kita nampak orang ini cuba ambil hak orang yang lain ni. Si A ni nak ambil hak orang C, kita pertahankan. Sebab kita nampak di situ satu nak berlaku satu perkara yang tidak baik, nak ambil hak orang. Mana boleh. Kita pertahankan, itu boleh, tapi dengan cara yang betul. Baik. Yang kelimanya, cara-cara untuk kita menghilangkan sifat marah, iaitu kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan daripada Allah, daripada hasutan syaitan-syaitan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak boleh juga ambil wuduk, nak kurangkan. Ambil wuduk ni nak reducekan kemarahan yang ada dalam diri kita. Ni semua Nabi ajar. Dah ambil wuduk marah lagi, solat sunat, buat solat. Dah habis solat tu marah lagi, baring. Tengah baring tu masih ada lagi sifat marah, makan ubat tidur. Kalau tengah tidur pun boleh marah tu, itu lain macam. Itu bukan dia tu. Ni Nabi ajar. Ambil wuduk, istighfar, ambil wuduk, marah juga duduk. Nabi kata kalau marah juga baring. Kalau dah baring tu, bawa rehat, tidur. Bila kita tidur, sifat tu tadi akan keluar. Bila bangun tidur, tak ada orang bangun tidur ni terus marah, tak ada, jarang jumpa. Melainkan kalau dia terjaga dalam keadaan terkejut. Kita nak gerak apa, anak nak gerak ayah ni, kita dah tahu ayah ni ada silat. Nak gerak tidur, jangan, ya bangun dah, bangun dah, mana mau. Saya silat tapak kaki sampai ke muka. Cara dia pada ujung tu, ibu jari kaki tu, ya. Cara yang elok. Bila dia sedar pun dalam keadaan tidak terkejut. Dia celik mata pun, okey, ini gerak, bangun.
Usah kata ni, kita kalau duduk asrama tu, kalau tengah tidur kawan-kawan gerak macam tu, kita marah. Apa yang ada kat sebelah tu, kalau slipper ke baldi ke, memang kena baling kalau dah macam tu. Dia melainkan kalau ada asrama, bila gerak ni tu celik mata tengok warden, dia tak ada marah. Kalau kawan memang kena. Tak silap satu bangunan dia kejar. Baik, berapa minit lagi? Habis dah? 8? Ya. 8.47. Baik, itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan selain daripada itu, membiasakan diri berzikir, baca Al-Quran. Ini memang sangat berkesan. Zikir, baca Quran sangat berkesan untuk diamalkan. Kadang-kala kita bila marah ambil wuduk ni, cuci muka, ambil wuduk, masih lagi terasa marah tu. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dalam keadaan marah, tak kira lah marah pada siapa, pada anak ke, pada siapa ke, pada kawan ke, cuba bawa zikir dan baca Al-Quran. InsyaAllah sikit demi sedikit. Benda ni dia tulis dalam kitab, tapi mana-mana tok guru pun inilah yang diajarkan. Bila tuan-tuan amalkan, insya-Allah memang nampak, ini memang nampak ketara. Tuan-tuan tengah marah berzikir la ilaha illallah, contohlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak putus, insya-Allah nampak kemarahan tu akan turun. Baca Al-Quran. Dalam keadaan marah kita baca Al-Quran, bila kita baca Al-Quran ini, yang kita tahu Al-Quran ini kalam Allah, satu kalimah yang suci. Bila kita baca Al-Quran ni, perasaan tu akan keluar. Tuan-tuan dan puan-puan buat. Kalau lah marah, kalau tak marah, Alhamdulillah. Kalau ada nak timbul kemarahan tu, bawa dua perkara ni. Kadang-kadang ambil wuduk ni setengah orang tak jalan, tapi zikir, baca Al-Quran, insya-Allah. Melainkan kalau hati orang itu sudah sangat-sangat, orang kata apa, dah sangat-sangat remuk dengan kemarahan yang dipendam, itu lain lah. Sampai kita nasihat, tuan baca Quran, zikir, dia pula melenting pada kita. Ini yang kritikal. Tapi kalau kita selagi kita boleh, janganlah sampai macam tu. Semua orang ada sifat marah, tapi kawal, insya-Allah. Sama juga apa yang berlaku dalam keadaan sekarang PKP ni. Orang marah, ada orang marah, susah sangat, itulah inilah, banyak sangat dia punya arahan, banyak sangat prosedur, itulah inilah. Tapi sebenarnya itu kebaikan. Jangan kita tengok pada kesusahan tu, lihat pada sebaliknya. Itu satu kebaikan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Alhamdulillah. Kalau hari biasa boleh tengok tuan-tuan sekalian ni pakai mask ni, ya. Tapi waktu time PKP ni, alhamdulillah pakai mask. Kalau hari biasa boleh pakai? Tak kot. Dengan tok imam tak pakai. Tapi alhamdulillah PKP ni banyak memberi kepada kita didikan yang baik. Kita ambil pada situ.
Usah kata kita apa, kadang-kadang ustaz-ustaz ada datang sini pun sama juga pakai mask. Jarang jumpa ustaz-ustaz yang mengajar sini ke ataupun yang duduk berdekatan di sini, solat di sini, datang tak pakai mask. Jadi itu menunjukkan dia pun tahu ini satu langkah berjaga-jaga, langkah waspada untuk memelihara diri dan orang lain daripada terkena jangkitan. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu kita ni sakit macam mana. Kita ni ada bergaul dengan orang-orang yang positif ke tidak, kita tak tahu. InsyaAllah moga-moga kita banyak doa, semoga apa yang musibah, ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita pada hari ini segera diangkat oleh Allah akan musibah tersebut. Moga keadaan menjadi pulih seperti sedia kala. Walaupun ramai orang beranggapan virus corona ini tidak akan habis sampai bila-bila, tak. Pengharapan, doa dan tawakal kepada Allah itu lebih utama. Sebab apa pun yang berlaku atas izin Allah. Kalau kita tak ada usaha, tuan-tuan pakai mask ni usahalah ni, satu usaha untuk memutuskan rantaian virus corona ni, COVID-19. Selain daripada berdoa, nampak? Selain daripada berusaha, kita berdoa kepada Allah. Jangan putus berdoa kepada Allah, minta pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala pulihkan balik keadaan yang kita lihat macam apa, seperti kucah kacir ni, nak keluar sini pun macam-macam prosedur. Kita nak keadaan kembali tenang, banyakkan berdoa tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini memberi satu kebaikan agar dapat kita sama-sama muhasabah diri kita. Ambil waktu ini kita muhasabah diri kita. Sebenarnya kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu hikmah di sebalik apa yang berlaku. Allah nak kita dekatkan diri kepada Allah, banyak minta berdoa kepada Allah. Ini sebenarnya, jangan kita lupa dekatkan diri, banyak berdoa. Kerana kadang-kadang Allah Ta'ala ni nak turunkan ujian kerana makhluk ni dah banyak melupakan Allah. Rasa jauh, Allah Ta'ala bagi sikit ujian supaya dengan ujian ni rapat balik, rapat balik hubungan kita dengan Allah. Tapi sedihnya Ramadan tak dapat kita nak tarawih. Tapi walaupun tak dapat kita nak solat tarawih berjemaah di masjid, tuan-tuan dapat berjemaah dengan ahli keluarga penuh bulan Ramadan. Sebelum ni pernah buat, mungkin buat 1-2 hari, 1-2 malam, 3 malam, lepas tu solat jemaah di masjid. Nampak? Ini satu hikmah yang baik. Kita ambil yang baik, yang tak baik tu kita tolak tepi je. Dapat solat berjemaah, solat sunat tarawih bersama ahli keluarga, kita jadi imam, bukan senang. Tak kisahlah baca tu, kita baca hafal ke, kita buka Quran ke, tapi usaha tu kita ada. Penuh bulan Ramadan kita jadi imam. Nak jadi imam masjid bukan senang. Masjid ada imam, tapi tuan-tuan boleh jadi imam dalam keluarga. Sebelum ni tak pernah buat, tapi tahun ni Allah Ta'ala turunkan ujian ni, benda ni berlaku, kita buat. Nampak? Ni yang baik. Jadi janganlah kita lihat apabila turun musibah itu kita melihat perkara yang tidak baik saja. Baik tuan-tuan dan puan-puan,
berhenti dulu di sini, insya-Allah. Ada di lain waktu, moga-moga insya-Allah pada masjid Bandayu ni, kalau tak silap tiap-tiap malam ada kuliah agama di waktu maghrib dan isyak untuk mengisi kekosongan. Jadi pada tuan-tuan dan juga ahli karyah yang karyah masjid Bandayu ni yang tidak hadir, moga lepas ni boleh hadir. Ambil kesempatan ni, bukan senang nak dapat. Tak kiralah siapa yang mengajar, selagi mana ilmu yang disampaikan itu ilmu yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tak pernah datang tu datang. Jadikan ini satu peristiwa PKP ini satu penyebab kita mendekatkan diri kita dengan masjid. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita, dan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di dunia ini dan di akhirat kelak, insya-Allah. Moga-moga kita dapat bertemu dengan Nabi, kita dapat menerima syafaat Nabi, dan kita dapat memasuki syurga yang indah terperi itu bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilma wa na'udzu bik. Allahumma inna nas'aluka 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilma wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.